Dia buat kerja ni tu. Tiap-tiap hari rumah dia tu orang duk mengaji Quran, orang duk menapa, orang duk belajar, orang duk dapat ilmu, orang duk mengajar, orang duk mayang, orang duk zikir. Banyak dapat dia tu. Kita lipat tengok kita sendiri pun tak pernah banyak dah. Seorang tuan-tuan kalau Kuala Lumpur lah, 2 buah banglo, katakan 40 kali 90 besar ni, contoh 2 tingkat, tanah pula 2 ekar. Rasa-rasa sampai dah harga tu 1,000. Ustaz tu mana bergerak Ustaz tu mana? Mana kalau saya kata 3 juta dengan sahabat, atau mungkin 4 juta. Jadi macam tu. Macam mana orang boleh macam orang macam itu, tuan-tuan? Apa yang saya nak pecahkan semangat kita ni, yang hal ni satu riyal pun takut nak keluar. Salah itu. Kita rasa tercabar. Macam mana dia boleh keluar macam ni? Yalah Ustaz, anda tak kaya macam dia. Betul, tapi tak suruhlah terima macam dia. Terima lah sikit. Ambil 10% daripada pendapatan kita. Cuba tengok buku bank kita ada berapa? Tengok buku bank, dapat jenis buku bank, tabung haji ada. Berapa semua ada? Alhamdulillah 950,000 satu. 950,000. Nak buat apa? Pernah makan tak lobster? Dah makan. Udang kari? Dah. Ketam sop? Dah. Siri siapa apa? Gobi? Dah. Roti free tu, roti jangan free. Roti telur saya. Rugi tu macam ni. Makan bukan langsung makan tiap hari. Kau-kaunya rasa dulu. Kita mesti akhir ni kita mati. Anak kita juga. Apa kata Nabi dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Tirmizi? Kata dia, was-sakhi qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dan baik itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga. Kan ini? Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, qaribun ilan nar. Orang yang kedekut tu jauh daripada Tuhan, jauh daripada manusia. Manusia dia mari pun menyampah. Dekat dengan neraka, dekat juga dengan neraka. Tak keluar. Tuan-tuan, anak bini kita satu hal, sayang. Ya sayang benar, sayang juga kubur kita. Kita tak mampu 10%, tak apa, 5%. 5% tak mampu, 1%. Jangan mati saya, tuan-tuan. Bagi kepada Tuhan, bagi kat masjid, bagi kat Baitul Mal. Allah akan tolong kita. Orang yang baik ni Allah tolong. Sedekah, kadang-kadang lebih baik kita sedekah sikit, tak apa, mudah-mudahan Allah tolong sinar hidup kita. Ini yang kita dambakan, yang kita harapkan. Kita tak bolehlah umpamanya merasakan dalam kehidupan kita ni kita tak cukup. Siapa cukup? Nak tanya siapa cukup? Tak ada orang yang cukup melainkan tak cukup laki-laki. Tanya, dah gaji berapa? 41. Dah? Nak naik nak buat 4. Awak dapat 4? Cukup dah? Dah? Nak 48.
kau dah nak 84. Tengok dah cukup. Siapa cukup? Kita ni warok ni semua ni warok. Isteri kita pun warok, kita pun warok. Tiba-tiba kita buka satu surat satu keliling kat kita, dapat cek tak banyak, nak 50,000 ringgit. Kita isteri kita tengok dia betul, nak 50,000 ke nak 50 ringgit? Nak ribu kan? Allah. Ringgit ke rupiah? Ringgit. Isteri kita pastikan betul, kita pun pastikan betul, dia pun cakap dan betul. Bob, bang, dapur kita tu terus pada setinggal. Tengok sebab nampak nak 50,000 bunyi dah mungkin. Sofa depan rumah tu zaman Jepun hari tu, amba tak ada lagi, mak amba pun tak ada lagi, kita pakai dor tu. Maknanya lamanya dia nak suruh tukar. Lasir tu 18 tahun dia bakit habis. Sebab dalam kepala otak dia 650. Dia ada margin dulu. Tapi kalau tak ada macam ni, selamba je baru okey. Tapi bila nampak je, ada jadi lain. Itu sifat manusia mana-mana. Kita tak malu. Siapa buat apa? Macam mana? Ini banyak sangat ni. Saya ni 10 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah cabaran kita. Nanti saya buka soalan. Kalau siapa yang nak tanya soalan, kecuali GST yang tanya. Saya jawab dia dari GST. Tuan-tuan, kalau kita tahu, ini soalan simple. Syekh, kita ni mari masjid, takdir Tuhan. Sebab orang ni kalau suka pakaian suka. Awak dapat 1 juta, apa awak nak buat? Senyum. Ya ke? Iyalah, ya. Itu saja. Apa yang nak buat? Gedi tangan tak. Tengok. Dia akan fikir macam mana? Dia kata beginilah, nak jawab sedapnya, dia ambil balik dulu. Saya cari satu kertas ajar satu dia. Dia pun buat tulisan. Dia akan kata pun, ingat nak beli rumah sebuah lagi, buat investment. Rasa kereta tu dah sedap ni, kena hari nak tukar kena hari pula. Hal ni pula, hal ni pula, hal ni pula. Soalannya, pernah tak kita terlintas nak infak fisabilillah? Kalau orang tanya berapa mau infak? 1 juta ni. Ya, sudah. Itu pun diperingatkan. Kalau tak habis, tak cukup lagi. Nak kena juta ni, orang cukup. Lepas tu boleh tak sikit dan 2,000 itu sedekah. Maknanya itulah nilai kekuatan ibadah kita. Sebab kita tak pernah aturkan diri. Akhirnya kita hanya cerita orang tadi tu. Itu depan mata kita. Lain tuan-tuan. Sebab itu saya kata, kadang-kadang kita rasa kita okey dah, tapi banyak kita tak okey. Gunakan sebahagian aset kita untuk akhirat kita. InsyaAllah Allah bahagiakan kita. Allah jadikan kita dalam keredaan. Hidup dunia berapa lama sangat tuan-tuan? Paling lama pun 80 tahun, 70 tahun. Itu pun kena pantang semua dah. Orang yang saking tak boleh makan, hak manis sangat tak boleh makan, hak ni kolesterol, hak ni gula tinggi, hak ni akhirnya sekering dengan air kosong. Bercecah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa.
Sebab itu saya bilang kepada lepas ni saya tak mahu mempengaruhi tuan-tuan, tapi biarlah iman tuan-tuan mempengaruhi tuan-tuan. Macam mana akhirat kita nak kita duduk dalam kubur tu, pahala kita datang. Ini sebab dia manusia. Orang yang beruntung, dia mati, pahalanya tak mati dan pahalanya berterusan untuknya. Orang yang paling malang, dia mati, dosanya ada dan dosanya tak mati berterusan sampai hari. No, macam ni tu tak ni. Ada orang tu dia mati, pahala dia mati, dosa dia mati. 60 tahun lah. Kalau tu je lah. Tapi yang ni dia mati. Masya Allah. Orang baik contoh. Dia mati. Jemaah surah sikit. Jemaah mengajar pelajar sikit. Orang kampung sedih, orang jiran bukan Islam sedih, anak-anak sedih, orang tua sedih, budak-budak muda sedih. Bila dia mati? Sebab bila orang surah cakap aku hati tu Allah dia belum surah. Orang jemaah mengajar pula kata bagus dia, kitab-kitab pun dia tunggu itu selesai masalah. Orang ni pula kata bagusnya dia santuni anak-anak itu. Semua bagus. Ni kita tak wujud mati nampak. Orang kata agak kalau boleh mati lama dah, budak mati-mati. Kan susah begitu. Inilah gambaran. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada soalan boleh lah. Ada soalan? Satu dua soalan? Ya. Apakah ciri-ciri golongan yang dikatakan yang satu golongan yang masuk surga yang lalu tiga tu? Sahabat kita tanya ciri-ciri satu je masuk syurga, 72 lain tu tak masuk syurga. Yang ini boleh baca dalam buku kita belakang, kita ada buat Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bahas dah sebahagian daripada itu. Jadi saya tak jawab banyak. Okey, soalan kedua. Bahkan soalan ni. Muslimin, muslimah. Dia orang sini hijau-hijau. Tak payah tanya soalan. Ada orang zaman dulu, dia ni orang suruh dia ceramah, dia tak mahu ceramah. Jadi namanya jahiz. Bila orang paksa dia suruh ceramah, dia tanya, tuan-tuan tahu tak apa yang saya nak ceramah? Mereka kata tak tahu. Dia kata kalau tak tahu, tak payah ceramah. Allah. Sekali lagi orang panggil dia suruh ceramah. Dia tanya soalan sama, tuan-tuan tahu tak apa yang saya nak ceramah? Mereka kata tahu. Dia kata dah kalau tahu dah tak payah ceramah. Tahu dah ceramah apa lagi. Kali ketiga orang paksa dia suruh ceramah. Dia tanya soalan sama, tuan-tuan tahu tak apa yang saya nak ceramah? Sebahagian dia kata tahu, orang kata tak tahu. Dia kata yang tahu bagi tahu pada yang tak tahu. Hebat zaman ini. Dia punya alasan tu hebat. Jadi tuan-tuan, kita nak bincang apa? Kita nak bincang mengapa Quran, nak mengaji Quran, nak ajak anak-anak kita mengaji Quran apa? Saya sebut dalam buku kami Tip Hafazan Quran. Saya kisahkan macam-macam. Orang yang khatam Quran sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 4 kali. Jangan buat banyak gitu tuan-tuan. Kita nak seminggu sekali pun okey.
Sebulan sekali pun okey. Tanya orang tua menghafal Quran, dia didik anak-anak dia pun ada. Buku putriku nasihat abah untukmu. Saya nasihat anak yang kecil yang baru nak belajar tingkatan 1, yang nak menghafal Quran. Jadi kita titipkan budak-budak ni kena menghafal Quran macam mana, nak jadi belajar cemerlang macam mana. Itu pun kita ceritakan. Kita nak bina keluarga bahagia, baiti jannati saya sebut dalam buku ni. Kisah-kisah macam mana keluarga bahagia. Apakah tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami satu persatu. Dan kita kena pastikan halal dan haram. Inilah buku yang saya jawab dari pendapat terjemahan Dr. Yusuf Al-Qardawi yang cerita panjang lebar mana halal, mana haram. Dan sekarang itulah yang dapat saya sampaikan. Saya pun minta maaf tak dapat nak bersama dengan tuan semayang. Jadi saya rasa sekarang itulah mengenai apa yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid-din wa ta'min Allahumma jannibna min al-khawati hasanah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa ilayka al masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.